Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu. Kita berada di atas talian aplikasi Zoom ini, juga yang menyaksikan di FB Akademi Tadabbur Malaysia, yang mana anjuran kita, majlis ilmu kita pada pagi ini adalah anjuran Biro Agama Fiqrah Berhad, yang mana kita bertemu 2 kali dalam sebulan, iaitu pada Ahad yang pertama dengan Ahad bagi minggu yang kedua jam 10.30 pagi, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan memulakan tajuk ataupun ayat pilihan yang baru, iaitu tadabbur 2 ayat terakhir yang berada di dalam suratul Al-Baqarah. Jika minggu-minggu sebelum ini kita membincangkan ayat pilihannya adalah ayat Al-Kursi, satu ayat sahaja yang berada pada ayat 255 surah Al-Baqarah. Namun kita alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan hidayah taufik dari Allah, kita telah selesai menambahkan ilmu kita berkenaan dengan kandungan intipati daripada ayat Al-Kursi. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini, tuan-tuan dan puan, kita sudah sedia maklum yang ayat-ayat ini selalu diulang-ulangkan daripada kita kecil, kan, sehinggalah kita berada pada saat ini, masyarakat kita sudah biasa dengan 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah. Namun begitu, sebagai seorang yang beriman kepada Al-Quranul Karim, kita kena menambah baik amal kita dengan Al-Quran, bukan sekadar kita hanya jadikan 2 ayat terakhir ini hanya sebagai zikir, hanya kita jadikan sebagai pelindung, bukan hanya jadikan 2 ayat terakhir ini hanya untuk meraih pahala, tetapi adalah kita ingin menjadikan 2 ayat terakhir ini sebagai panduan, sebagai sebagai petunjuk dalam hidup kita, agar kita menjadi manusia yang beriman dengan ciri-ciri keimanan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat terakhir ini adalah ayat 285 dan ayat 286. Kenapa kita namakan 2 ayat terakhir? Kerana surah Al-Baqarah hanya mengandungi 286 ayat. Maknanya kalau ayat terakhir ayat 286, tapi kita ambil satu lagi ayat, iaitu ayat 285. Kenapa kita mengambil ayat 285 dan 286? Ia sebenarnya adalah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang 2 ayat terakhir. Setakat ni kita, wallahu a'lam, setakat ni saya lah secara peribadi, mungkin saya tak jumpa, mungkin ada pihak lain yang jumpa, tidak jumpa lagi akan penyebutan Nabi 3 ayat terakhir ke 4 ayat terakhir, tak ada. Tetapi yang kita jumpa dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, Nabi menyebut tentang 2 ayat yang terakhir dalam suratul Al-Baqarah. Jadi 2 ayat terakhir suratul Baqarah ini dia bermula daripada ayat
berbunyi amanar rasulu bima, sehinggalah wa ilaikal masir. Kemudian ayat sambungannya adalah la yukallifullahu nafsan, sehinggalah kepada ayat yang terakhir yang Allah menyebutkan tentang anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi itu dua ayat terakhir dalam suratul Al-Baqarah. Perbincangan kita bagi dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini mungkin akan melibatkan 2 atau 3 siri insya-Allah. Jadi moga-moga Allah sentiasa melapangkan dada kita, Allah sentiasa mempermudahkan urusan kita, Allah sentiasa memberikan kita kekuatan untuk kita dapat bersama-sama pada setiap bulan untuk kita tadabbur dua ayat terakhir suratul Al-Baqarah ini. Hanya Allah sahaja yang boleh membantu kita, yang boleh memberikan hidayah kepada kita. Jadi kita sama-sama ikhlaskan niat kita pada pagi ini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Untuk nota bagi tadabbur dua ayat terakhir ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengambilnya di dalam link Google Drive yang bertajuk nota ayat-ayat pilihan. Jadi dalam link tersebut, tuan-tuan ambil untuk tajuk dua terakhir suratul Al-Baqarah. Begitu juga rakan-rakan, tuan-tuan yang melihat secara langsung, yang mengikuti pengisian kita pada pagi ini secara langsung di FB Akademi Tadabbur, tetap boleh dapatkan link tersebut di ruangan komen yang telah dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita terus kepada hubung, kita pergi terus kepada kelebihan terlebih dahulu. Ya, kita akan bincangkan terlebih dahulu kelebihan dua ayat terakhir bagi suratul Al-Baqarah. Baik, sebelum tu saya mohon maklumatlah dari tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana suara saya tuan-tuan dan puan-puan boleh didengari dengan jelas? Jelas Ustaz. Okey. Jika berlaku terputusnya talian ini, saya minta tuan-tuan bersabar ya. InsyaAllah nanti saya akan buat sambungan semula talian ya, kerana saya berada di rumah ibu saya di kampung. Jadi taliannya tidak menggunakan talian seperti biasa, jadi bergantung kepada talian Celcom. Kalau putus tu sedia maklumlah. Jadi saya harap tuan-tuan boleh setia sehingga kepada penghujung pengisian kita pada pagi ini. Baik, kita mulakan terlebih dahulu. Tajuk perbincangan kita pada pagi ini adalah kelebihan yang ada pada dua ayat terakhir suratul Al-Baqarah. Okey. Untuk kelebihan ini, saya nukilkan ulasan daripada As-Sa'di. As-Sa'di ni merupakan seorang ilmuwan yang ada membukukan kitab tafsir. Itu dipanggil tafsir As-Sa'di. Okey. Syekh As-Sa'di rahimahullah, dia mengatakan bahawasanya terdapat riwayat yang sahih dari Nabi SAW bahawa sesiapa yang membaca dua ayat ini pada malam hari, maka dua ayat itu sudah cukup baginya, maknanya cukup daripada segala kejahatan. Kan? Kenapa dia kata? Kerana kedua-dua ayat ini meliputi makna-makna yang agung. Okey, itu ulasan Al-Imamu As-Sa'di. Okey.
Kita terus pergi kepada hadis. Okey, kita tengok apakah hadis yang sahih yang menyebutkan tentang kelebihan dua ayat yang terakhir dalam suratul Al-Baqarah. Sebab tu hebatnya suratul Al-Baqarah ini, kan suratul Baqarah ini ia merupakan barakah bagi siapa yang mengamalkannya. Secara keseluruhan suratul Baqarah ini merupakan puncak bagi Al-Quranul Karim. Tapi kenapa suratul Baqarah ni dia menjadi puncak bagi Al-Quran? Kenapa suratul Baqarah ini merupakan surah yang awal-awal ia akan bagi syafaat kepada pembacanya? Salah satu sebab dia kerana dalam suratul Baqarah mengandungi ayatul kursi, dalam suratul Baqarah mengandungi dua ayat yang terakhir dalam mengandungi dua ayat yang terakhir dalam suratul Al-Baqarah. Jadi kita tengok kelebihan yang pertama bagi sesiapa yang selalu membaca dua ayat terakhir suratul Baqarah ini. Hadis yang pertama adalah hadis yang datangnya daripada Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, iaitu sesiapa, qara'a, yang telah membaca, bil ayataini, dua ayat, min akhiri, dua ayat yang akhir, min akhiri, dua ayat akhir dari suratul Al-Baqarah, fi lailatin, pada suatu malam, kafatahu, nescaya dua ayat itu mencukupinya. Jadi kelebihannya di sini adalah dua ayat terakhir ini jika dibaca pada waktu malam mencukupinya. Okey, kejap lagi kita akan ulas apa makna kafatahu, mencukupinya. Okey. Kita kena tahu terlebih dahulu hadis yang kita rujuk ini adalah hadis yang paling sahih sekali. Kenapa kita kata hadis yang paling sahih sekali? Kerana hadis ini dia diriwayatkan oleh Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim. Sebab itu apabila dua ulama ini dia bergabung dalam mensahihkan hadis ini, maka gabungan itu merupakan gabungan yang paling sahih sekali tentang status hadis dari Nabi SAW yang lebih dikenali dengan istilah berlakunya persepakatan di antara dua imam itu, antara Al-Bukhari dengan Muslim. Yang Bukhari kata hadis sahih, yang Imam Muslim kata hadis sahih, mereka bergabung dinamakan muttafaqun alaihi. Disepakati kesahihan hadis ini bagi kedua-dua imam tadi. Hadis ini seperti yang saya sebutkan tadi, Nabi sebut dua ayat kan. Nabi kata bil ayataini, Nabi kata dua ayat. Kalau kita baca di sini dua ayat. Tapi ayat yang mana? Nabi sebutkan akhiri. Maksudnya ayat terakhir. Dari surah apa? Dari suratul Al-Baqarah. Jadi apabila Nabi menyebutkan dua ayat yang terakhir dalam suratul Baqarah, sudah pastilah kita kena cari dua ayat yang paling akhir dalam suratul Al-Baqarah. Jadi kita jumpalah maklumat ayat 285, 286. Nabi SAW tidak menyebutkan tentang nombor ayat, tetapi Nabi menyebutkan dengan istilah dua ayat yang terakhir. Jadi kita nak bincang sekarang ni adalah apa pengertian mencukupi. Apa pengertian mencukupi?
Maka apabila kita baca hadis Nabi SAW, kita yang tak ada ilmu tentang hadis Nabi ni, maka kita perlu bergantung merujuk kepada ulasan ulama hadis. Macam tu juga jika kita baca Quran. Kita tak faham ayat ni maksudnya apa, maka kita perlu merujuk kepada para ulama tafsir. Jadi hadis ni dia tidak beri penjelasan mencukupi maknanya apa. Nabi cuma kata ia mencukupinya. Jadi kita lihat terlebih dahulu apakah huraian yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi. Berkata Al-Imam An-Nawawi, maksudnya Al-Imam An-Nawawi dia membuat ulasan, dia membuat perincian tentang hadis yang kita baca tadi. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih, mencukupi dalam hadis ini membawa maksud, yang pertama, dia kata mencukupi dari segala sesuatu yang tidak diingini berlaku pada malam itu. Ini adalah makna yang pertama bagi mencukupi. Maknanya kalau kita baca dua ayat ini pada waktu malam, bermula maghrib dah boleh baca, maka apa yang kita tak nak sesuatu itu berlaku pada malam itu, Allah Ta'ala akan mengurniakan apa yang kita tidak inginkan itu berlaku. Allah akan lindung. Okey, jelas dekat situ maksud yang pertama. Okey, kita tengok dulu ulasan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ibnu Hajar ni pun di antara seorang ilmuwan yang sangat terkenal, seorang yang sangat pakar dalam bidang hadis. Nama beliau ni nama yang dikenali oleh pelajar-pelajar hadis. Orang yang menuntut ilmu, dia belajar tentang hadis, sangat dikenali dalam dunia ilmu hadis. Ibnu Hajar ini adalah di kalangan ulama yang dikenali. Begitu juga dengan Al-Imam An-Nawawi. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan apa makna cukup ni? Okey, Imam Ibnu Hajar kata cukup baginya dua ayat tersebut. Maknanya apa? Cukup dari kejahatan manusia dan jin. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, beliau menerangkan lagi seperti mana Al-Imam An-Nawawi terang. Al-Imam An-Nawawi terang, dia terang umum. Dia kata apa saja yang tak nak dia berlaku pada malam itu, dia tak akan berlaku dengan izin Allah. Ibnu Hajar pula kata apa yang tak diingini berlaku tu, dia kata antaranya manusia yang jahat, jin yang jahat, dia kata. Okey, jadi kita dapat makna pertama. Sebab itu kita jadikan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini sebagai doa pelindung. Kalau tuan-tuan pernah mengikuti, kita pernah membentangkan tajuk zikir pelindung. Salah satu daripada zikir itu adalah dua ayat terakhir bagi suratul Al-Baqarah. Okay, itu makna yang pertama. Okay, Al-Imam An-Nawawi dia cakap, pengertian yang kedua makna cukup tu, dia kata ada yang mengatakan, ada tu maksudnya Al-Imam An-Nawawi dia menukilkan apa yang ulama lain sebut. Sebab tu dia kata ada yang mengatakan. Kalau ada perkataan ada yang mengatakan, maknanya bukan daripada pendapat Al-Imam An-Nawawi, tapi beliau menukilkan pendapat ulama lain. Yang mana dikatakan mencukupi tu maksudnya apa? Mencukupi daripada solat malam. Maksudnya jika seseorang itu dia tidak mampu untuk dia bangun malam, kan, dia tak dapat nak buat solat malam, maka dua ayat yang terakhir itu cukup baginya daripada solat malam. Bukan maksudnya kita tak perlu bangun solat malam. Tapi kalau kita memang tak dapat nak buat solat malam pada malam itu, maka dua ayat tadi mencukupi baginya pada pahala-pahala solat malam. Nanti saya akan terangkan lagi. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab
Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini dia ada dua sudut. Sudut yang pertama adalah dari sudut pahala, yang kedua dari sudut ada dalam tu mengandungi doa. Bukankah kita solat malam kita nak pahala? Bukankah apabila kita solat malam kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla? Sebab itu kalau kita baca As-Sa'di itu kata tadi, Imam Sa'di kata apa? Dia kata mula-mula, dia kata tadi, dia kata dua ayat ni meliputi makna-makna yang sangat agung. Dia kalau kita nak kata hebatnya dua ayat ni mudah je. Kita kata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut hadis yang sahih, maknanya betul lah. Sebab apa kita kata betul? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan mengangkat, mengiktiraf, menyebut mana-mana kelebihan ayat melainkan jika ia memang benar-benar ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau ada mana-mana pihak, tak kira siapa pun pihak itu, jika dia ada memberitahu tentang kelebihan sesuatu ayat-ayat dalam Quran, kita orang yang belajar, kita kena tanya terlebih dahulu. Siapa yang kata ayat tu ada kelebihan sekian dan sekian? Ada tak dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya ia bukanlah daripada wahyu. Ia hanyalah pendapat. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tetapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebut dan hadis tu pula hadis yang sahih, maka tidak perlu lagi diragui akan maklumat tersebut. Jadi kita bincang sekali lagi tentang apa makna mencukupi. Kalau kita rujuk pendapat Al-Imam Nawawi, dia pun cakap sama macam Al-Imam Ibn Nawawi, seperti Al-Imam Nawawi sebut, cukup baginya daripada qiyamul lail. Tetapi Al-Imam Ibn Hajar dia ada tambah satu maklumat. Dia tambah maklumat apa? Dia kata cukup baginya pahala daripada dua ayat tersebut. Maksudnya kalau siapa-siapa yang dia nak pahala banyak, daripada dua ayat tersebut Allah akan berikan pahala. Jadi itu maksud cukup. Jadi kalau kita gabungkan ulasan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dengan ulasan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala alaih, kita akan dapat maksud cukup tu ada tiga. Cukup makna yang pertama, Allah melindungi daripada perkara-perkara yang tak diingini berlaku pada malam itu. Contohnya apa yang kita tak nak berlaku? Kalau ada manusia yang jahat, kalau ada jin yang jahat. Manusia jahat ni siapa contohnya? Mungkin pencuri ke, mungkin ada orang nak sihir kita ke, mungkin ada jin-jin yang nak ganggu kita ke. Dua ayat terakhir ini boleh dijadikan sebagai perlindungan. Dan makna umum juga mungkin wabak, kerana wabak memang Allah turun pada waktu malam berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Boleh jadi. Jadi sebab itu dijadikan makna pertama perlindungan. Makna yang kedua kita dapat dari sudut cover solat malam jika tak dapat nak dilakukan. Dan makna yang ketiga, cukup baginya pahala dari dua ayat tersebut. Okay, maknanya Allah nak bagi pahala yang banyak pada dua ayat tersebut. Okey, itu kelebihan pertama. Okey, kita pergi kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni merujuk kepada kelebihan yang kedua. Hadis yang kedua ni adalah hadis yang dia menyebutkan sekali dengan kelebihan suratul Al-Baqarah. Okey. Hadis yang kedua ini adalah hadis yang menyebutkan
bersamanya kelebihan suratul Al-Fatihah. Mari kita baca terjemahan hadis ni. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Sebab tu kita sebut sumber. Sumber apa? Ada hadisnya. Hadis apa? Hadis riwayat Muslim. Kalau tuan-tuan nak tulis nombor pada hadis riwayat Muslim yang ini, boleh tulislah hadis nombor 806. Okey, hadis ni. Hadis ni berkenaan dengan apa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata. Saya terus pergi kepada terjemahan hadis ya. Saya tak bacakan matan hadis itu, kita pergi pada terjemahan hadis terus. Tatkala Jibril alaihi salam sedang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita tengok dekat sini. Ya, kalau tengok pada matan hadis tu. Okey. Tiba-tiba Jibril alaihi salam mendengar satu suara. Lalu Jibril pun tengok ke arah langit. Lupa-lupanya ada suara, ada bunyi yang didengari oleh Jibril itu rupa-rupanya bunyi yang ada di langit. Jadi Jibril pun mengangkatlah kepala dia tengok ke arah langit. Okey. Lepas tu Jibril pun berkata. Dia berkata kepada siapa? Sebab dalam peristiwa ini dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata ada pintu langit yang dibuka pada hari ini. Jadi pintu langit dibuka itulah yang menyebabkan dengar bunyi tadi tu. Jadi pintu langit tu dibuka, dengar bunyi pintu tu dibuka. Jibril pun tengok. Lepas tu Jibril alaihissalam pun bagi tahu kepada Nabi SAW. Jibril kata, hari ni ada pintu langit yang telah dibuka. Pintu langit ni belum pernah dibuka sebelum ini. Maknanya, sebelum peristiwa ni, pintu ni tak pernah dibuka. Hari tu pintu tu dibuka. Kata Jibril alaihissalam. Apabila pintu langit itu dibuka, turunlah malaikat daripada pintu tersebut. Rupa-rupanya pintu langit itu dibuka menyebabkan dengar bunyinya oleh Jibril alaihissalam. Maka apabila pintu langit itu dibuka, rupa-rupanya ada satu malaikat yang nak turun dari pintu tersebut. Maka berkatalah Jibril alaihissalam, malaikat ini telah turun ke bumi, sedangkan sebelum ni dia belum pernah turun sebelum ini, melainkan hari ini. Jadi Jibril kata kepada Nabi SAW, malaikat yang nak turun ni, dia tak pernah turun pun sebelum ni. Hari ini dia turun, dia kata. Lalu malaikat tersebut mengucapkan salam dan berkata. Jadi apabila malaikat tu turun, malaikat tu pun berkata, bergembiralah dengan dua cahaya yang telah diberikan kepada kamu yang belum pernah diberikan kepada orang lain sebelum kamu. Inilah kelebihan dia. Inilah kelebihannya. Kelebihan dia apa? Okey. Dua cahaya yang telah diberikan kepadamu. Ini kelebihan yang kita nak ambil yang kedua ni. Malaikat yang datang tadi tu bukan Jibril, tapi malaikat lain yang menyampaikan maklumat bahawasanya Allah Ta'ala nak bagi dua cahaya yang selama ni tak pernah dibagi kepada nabi-nabi yang lain. Apa dua cahaya tu? Yang pertama adalah Fatihatul Kitab, iaitu suratul Fatihah. Yang kedua apa? Dan ayat-ayat terakhir suratul Al-Baqarah. Itu yang saya sebut tadi peringkat awal, bahawa hadis ni dia menggabungkan tentang apa? Menggabungkan tentang kelebihan suratul Fatihah
dengan dua ayat yang terakhir suratul Al-Baqarah. Apa kelebihannya? Dua cahaya. Cahaya yang pertama merujuk kepada cahaya apa? Cahaya suratul Fatihah. Cahaya yang kedua merujuk kepada dua ayat terakhir suratul Al-Baqarah. Maknanya, kelebihan dua ayat yang terakhir ini adalah merupakan salah satu cahaya yang Allah kurniakan kepada kita semua. Itu kelebihan kedua bagi dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Jadi kalau orang tanya, di mana dapat kata dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini adalah cahaya dari Allah? Kita kata ada hadis, riwayat Muslim. Jadi kalau kita dengar, oh ada sandarannya, oh hadis itu sahih, lega kita. Okeylah, kalau macam tu bolehlah saya nak sampaikan kepada orang lain ni. Saya nak kongsilah, saya nak update lah dalam media sosial saya nak kongsilah pada orang lain, saya nak bagi tahulah anak-anak saya nak bagi tahu kawan-kawan saya. Sebab apa kita semangat nak bagi tahu? Kerana kita tahu ada sandarannya. Kita bagi benda yang betul. Jangan kita seronok-seronok dengar, ui, hebatnya, tapi kita terlupa untuk bertanya rujukannya mana. Takut nanti kita dah kongsi pada orang, baru tahu, alamak, itu hadis palsu, oh itu tak ada sandaran. Jadi, kita tanya dulu. Okay, ada hadis dia, Alhamdulillah. Okey, daripada dua cahaya tadi tu, salah satunya suratul Fatihah dengan dua ayat terakhir suratul Baqarah ini, Nabi sebut lagi di hujung. Di hujung ni penting juga. Okey, di hujung tu, kalau kita baca dalam hadis tu, Nabi kata, tidaklah engkau membaca mana-mana huruf darinya. Darinya tu maksudnya dalam suratul Fatihah ke, dalam dua ayat terakhir suratul Baqarah ke, melainkan engkau akan mendapat apa yang engkau harapkan. Dekat sini saya nak perincikan. Apa maksud mendapat apa yang engkau harapkan? Kata malaikat tadi, kalau engkau baca mana-mana huruf, engkau bacalah suratul Fatihah, bacalah dua ayat terakhir dalam suratul Al-Baqarah tadi, engkau akan dapat apa yang kau harapkan. Okey, saya minta tuan-tuan dan puan-puan buat catatan. Apa makna engkau harapkan itu? Apa maknanya? Sebab dia umum. Harap apa? Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan baca surah Al-Fatihah, tuan-tuan nak harap apa dekat surah Al-Fatihah tu? Tuan-tuan nak apa? Kalau tuan-tuan baca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah kan, tuan-tuan dan puan-puan nak apa? Nak harapkan apa daripada bacaan tersebut? Nak harapkan apa? Okey. Makna harap dekat sinilah para ulama membahagikan kepada dua. Ada dua maksud engkau harapkan. Makna yang pertama adalah as-sawabu, iaitu pahala. Yang ini memang tidak dapat dinafikan. Siapa-siapa pun kalau dia baca surah Al-Fatihah, dia baca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, mesti nak pahala. Jadi salah satu maksud engkau harapkan itu, maknanya engkau harapkan pahala, maka Allah akan bagi pahala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah berkaitan dengan doa. Berkaitan dengan doa. Okey, kalau kita baca suratul Fatihah, dalam suratul Fatihah tu ada doa tak? Kita kata ya, dalam suratul Fatihah tu ada doa. Jadi doa yang kita minta dekat suratul Baqarah itu, itulah yang dalam suratul Fatihah itu, itulah yang kita harapkan pada Allah, maka Allah akan beri apa yang kita harapkan dalam suratul Fatihah itu. Kenapa? Kerana dalam tu ada doa. Jadi Allah akan kabulkan doanya. Begitu juga dalam dua ayat yang terakhir suratul Baqarah mengandungi juga beberapa doa. Lepas tu kita akan jumpa banyak doa minta keampunan kan.
Doa yang ada Rabbana, Rabbana, Rabbana sampai diulang berkali-kali. Perkataan Rabbana tadi itu adalah doa. Jadi apa yang kita baca, apa doa yang kita panjatkan melalui bacaan dua ayat yang terakhir tadi, Allah akan kabulkan. Inilah yang diulas oleh para ulama hadis. Contohnya Al-Imam Sindi, Al-Mula Ali Qori ketika mengulas tentang makna hadis ni, mereka menyebut tentang makna-makna tersebut. Okey, dapat tak tuan-tuan dan puan tentang dua pengertian bagi makna mendapat apa yang engkau harapkan? Perlu pengulangan atau bagaimana tuan-tuan dan puan? Boleh dengar tak suara saya? Boleh kan? Boleh Ustaz. Jelas Ustaz. Okey. Kalau jelas, saya teruskan dengan kelebihan yang ketiga. Cuma saya minta maaf banyak-banyak. Sebab saya tak maksud, saya tidak meletakkan kelebihan ketiga ni di dalam nota ni. Jadi buat pengetahuan dalam perempuan ya, nota ni nota yang lama sebenarnya. Nota kelas sebelum PKP dulu. Nota ni telah pun saya buat dulu ketika dalam kelas ada beberapa tempat memang guna nota ini. Sebab tu ada kawan-kawan kita yang pernah dapat nota ini. Sebab tu dia ada nota yang lebih terkini. Lebih terkini tu dia ada maklumat. Tapi saya tak sempat nak masukkan. Saya tak sempat nak nak letakkan hadis itu. Jadi saya minta maaf bagi pihak saya tuan-tuan perempuan ya. Kerana tak sempat nak masukkan kelebihan ketiga. Jadi saya minta tuan-tuan tulislah apa kelebihan ketiga tu. Kelebihan ketiga dua ayat terakhir ni, kelebihan ketiganya ia merupakan begini. Dua ayat yang terakhir ni diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana peristiwa Isra dan Mi'raj. Tulis kat situ. Kelebihan yang ketiga, Nabi terima dua ayat yang terakhir ini sewaktu Isra dan Mi'raj. Itu kelebihan yang ketiga. Ada hadis tak Ustaz? Bagus tuan tanya macam tu. Ada. Ia berdasarkan hadis riwayat Muslim. Tulis nombor hadis tu. Hadis tu bernombor 173. Riwayat Muslim. Tulis riwayat Muslim, hadis nombor 173. Okey, hadisnya panjang tapi saya sebutkan intipati hadis tu. Semasa Isra dan Mi'raj, semasa Nabi naik ke langit tu, okey, Nabi telah diberikan oleh Allah 3 perkara. Nabi SAW telah diberikan 3 perkara. Sepatutnya kalau dah pernah mengikuti sejarah Isra Mi'raj, mungkin dah pernah dengar hadis ni. Okey, waktu Nabi naik peristiwa Mi'raj lah, naik ke langit tu, Nabi telah diberi 3 perkara. Perkara yang pertama, Nabi diberikan salat 5 waktu. Yang ini kita sedia maklum. Kalau orang tanya, macam mana dapat perintah solat tu? Lah, sewaktu peristiwa Isra Mi'raj lah. Betul. Itu satu perkara yang Allah beri kepada Nabi daripada 3 perkara lain. Disebut dalam hadis, u'tiyas salawatil khumsi. Diberikan kepada Nabi itu semayang 5 waktu. Itu pertama. Pemberian Allah yang kedua disebutkan dalam hadis tu adalah wa'utiya khawatima suratil Baqarah. Nabi diberikan 2 ayat terakhir suratul Al-Baqarah. Dan pemberian Nabi yang ketiga yang Allah beri suatu peristiwa Isra Mi'raj itu adalah keampunan bagi sesiapa
yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala daripada sesuatu. Maksudnya pemberian yang ketiga ni Allah Taala telah tetapkan kepada umat-umat Nabi Muhammad. Siapa-siapa yang tak syirikkan Allah dengan sesuatu, kalau dia mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, Allah akan mengampunkan dosa hamba itu. Itulah pemberian yang ketiga yang Nabi terima ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim nombor hadis 173. Okey, jelas tentang itu? Okey. Kalau ada orang tanya, tadi kita baca kelebihan kedua ada malaikat yang datang bagi tahu, lepas tu dapat pula dekat Isra' Mi'raj. Itu para ulama hadis mengatakan kemungkinan Nabi dapat 2 kali. Tentang 2 ayat terakhir suratul Al-Baqarah. Wallahu ta'ala alam. Kita dapat kelebihan ketiga. Kelebihan ketiga tu maksudnya Nabi menerima isi kandungan suratul Baqarah ini ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Satu perjalanan, satu peristiwa yang sangat agung dalam hidup Nabi SAW. Maknanya apa? Apabila peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kan Nabi dapat perintah solat 5 waktu, sebagainya. Okey, kelebihan yang keempat. Kelebihan yang keempat adalah Nabi menerima 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini adalah di bawah arasy. Dia kaitan dengan Isra' Mi'raj jugalah, tapi dia dikaitkan dalam hadis itu Nabi mendapatnya di bawah arasy. Mendapat dia min kanzin tahtil arsy. Maksudnya punya mulianya 2 surah ni dia dapat di tempat yang sangat tinggi. Nabi SAW menerimanya di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis tak? Ada hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, nombor hadisnya 21564. Okey. Cukup untuk 4 kelebihan tersebut. Jadi apabila kita dah tahu kelebihan, masya-Allah, dia akan bagi kita lagi semangat. Dia akan bagi kita kekuatan untuk kita tidak meninggalkan 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah ini di antara zikir-zikir yang elok kita baca setiap hari. 2 ayat terakhir. Kan kerana kelebihannya yang banyak. Baik. Kita teruskan dengan maklumat yang berikutnya. Okey, tengok pada nota tu kita ambil yang depan sekali. Okey. Kita tengok maklumat ini. Okey, kita nak tengok tajuk hubung kait ayat ini dengan ayat yang paling awal dalam surah Al-Baqarah. Tapi sebelum tu saya nak kena baca dulu ayat dia lah. Supaya kita tahu intipati kandungan ayat dia, lepas tu nanti kita akan buat perkaitan antara 2 ayat terakhir ini dengan 5 ayat yang pertama bagi pembukaan suratul Al-Baqarah. Sebab 2 ayat terakhir ini adalah penutup bagi suratul Baqarah. Apa perkaitan di antara 2 ayat penutup ini dengan ayat-ayat yang awal bagi suratul Baqarah? Dia ada pertalian yang sangat rapat. Jadi kita kena tahu terlebih dahulu apa isi kandungan 2 ayat terakhir ni. Okay, kalau kita baca ayat 285, kita akan mengetahui ayat 285 ini dia ada rukun iman. Dia mengandungi rukun iman. Kalau kita baca ayat dia, kita akan jumpa Allah Ta'ala kata. Okay, ingat, ayat 285 ni ingat, dia punya kata kunci dia dikaitkan dengan dikaitkan dengan iman. Dikaitkan dengan pengakuan beriman dan rukun iman. Ayat 285 ni besar ni.
kita mengaku beriman, lepas tu diterangkan mengaku beriman tu berkaitan dengan rukun iman. Sebab tu dalam hidup kita, benda yang paling besar rukun iman. Dan tentang iman, sebab tu kelebihan dia besar. Dekat dua penutup surah Al-Baqarah ni, itu yang Nabi kata dia adalah cahaya yang malaikat tu tak pernah turun pada hari tu. Spesialnya dua ayat ni, malaikat tu turun punya nak menyampaikan kelebihan dua ayat surah Al-Baqarah ni. Betul tak tuan-tuan? Tengok. Spesialnya. Cuma kita kena tahulah kenapa hebat sangat surat dua ayat terakhir ni. Kerana jawapan pertama dekat ayat 285, dia mengandungi iman. Dia ada pengakuan tentang dia kaitan dengan rukun iman. Sebab itu ada di kalangan para ulama, hadis yang lain menyebutkan kelebihan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ni, ia dikaitkan juga dengan kita membuat perakuan, kita mengakui tentang keimanan kita tu. Dia seolah-olah kalau kita baca tiap-tiap hari tu, kita seperti membuat pengakuan. Kita duduk baiki iman kita tiap-tiap hari kalau kita duduk baca dua ayat ni lah. Kenapa? Kerana dalam ayat ni dia ada pengakuan, pengiktirafan tentang keimanan kita. Jadi kalau kita baca ayat yang 285, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Kalau kita baca ayat 285 ni, mula-mula Allah kata Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Macam tu juga orang yang beriman. Jadi ayat 285 ni, dia ada penyataan tentang Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW dan orang yang beriman. Dia termasuk kita sebenarnya ni. Jadi dua, dia cerita tentang Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW dan orang yang beriman. Rasul dan orang yang beriman ni, mereka buat apa? Mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Dekat sini. Maknanya ayat 285 ni, potongan ayat yang awal dia tu cerita tentang, tengok ya, satu pengiktirafan bahawasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman itu telah beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran. Maksudnya Allah bagi tahu Nabi Muhammad telah beriman dengan Al-Quran. Orang beriman telah beriman dengan apa yang Allah turunkan daripada Tuhannya. Okey, itu kenyataan pertama. Lepas tu kalau kita perincikan lagi, rupa-rupanya ayat yang berikutnya menerangkan tentang iman itu dengan lebih lengkap. Dengan lebih lengkap perincian dia. Apa dia? Kalau kita baca ayat 285 tu dikatakan bahawa kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nanti dekat tafsiran kita akan cerita dengan lebih lanjut. Lepas tu Allah kata semuanya ni siapa semuanya? Semuanya ni kembali kepada, okey, kalau tuan-tuan nak tanya soalan nanti saya bukakan mikrofon ya. Masa sekarang saya unmute-kan. Okey. Begini. Semuanya ni maksudnya siapa? Semua ni maksudnya Rasul itu sendiri. Orang yang beriman itu semuanya beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah.
Beriman kepada siapa? Beriman kepada seluruh malaikat Allah. Beriman kepada siapa lagi? Beriman kepada seluruh kitab-kitab, seluruh kitab Allah. Beriman kepada siapa lagi? Beriman kepada semua Rasul Allah. Rukun iman tak? Ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Kan? Sedangkan 1, 2, 3, 4. Ada 2 lagi kan? Dia maklumat 2 lagi tu ada pada ayat-ayat yang lain. Okey. Jadi ini tentang rukun iman tak? Tentang rukun iman. Kenapa Allah baru disebut malaikat? Nanti kita akan bincang. Kenapa sebut malaikat dulu sebelum kitab? Selepas sebut kitab baru sebut rasul. Ini kita akan bincang dekat tadabbur nanti, dekat ayat dia. Tapi kita nak tahu dulu intipati ayat 285 tentang apa. Dia tentang apa? Pengakuan beriman dengan apa yang telah Allah turunkan. Lepas tu diperincikan lagi apa iman tu lagi. Allah, malaikat, kitabnya dan rasulnya. Nanti waktu dekat tadabbur ayat kita akan terangkan macam mana dikatakan beriman kepada Allah. Ciri 1, ciri 2, ciri 3, ciri 4. Macam mana dikatakan beriman kepada para malaikat? Ciri 1, ciri 2, ciri 3, ciri 4. Itu kena ikuti perbincangan yang selanjutnya. Sebab tu saya katakan bahawa tadabbur 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ni dia akan mengambil 2 atau 3 siri. Kemudian mereka ni berkata, kami tidak membeza-bezakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Membeza-bezakan ni bukan beza dari sudut kemuliaan, ya, bukan beza dari sudut pangkat. Tapi membeza-bezakan ni maksudnya kita tidak menolak sesuatu seorang rasul, kita terima seseorang rasul. Betul maksud membeza-bezakan. Jadi orang beriman ni dia terima semua rasul. Nabi Adam dia terima rasul Allah, Nabi Isa dia terima rasul Allah. Itu orang beriman. Lepas tu mereka mengatakan lagi, kami dengar dan kami taat. Kenapa sebut dengar dulu baru taat? Nanti kita akan bincangkan dekat tadabbur. Ini kan menunjuk tentang ketundukan, kepatuhan, betul tak? Lepas tu mereka berdoa. Ampuni, ni pun ada terbalik. Ampun, ada ejaan salah ni. Buang huruf A ni. Ampun, ada 2 N. Sebab nak minta ampun banyak kali, tu jadi termasuk 2 N kat sini. Ampunilah kami, wahai Rabb kami, dan kepadamu jugalah kami kembali. Nanti waktu kita belajar tadabbur, kita akan kupas. Kenapa pula lah minta ampun dekat sini? Sedangkan tadi kan dah istihar, dengar dan taat. Betul tak? Kan kita dah kata, kami dengar, kami taat. Maknanya kalau taat, buat semualah Allah suruh. Tetapi kenapa walaupun sebut dah taat, kenapa minta ampun? Kenapa minta pengampunan kepada Allah walaupun kita dah taat? Ini kita akan bincangkan nanti dekat tadabbur ayat dia. Okey, jelas. Jadi dekat sini ayat 25 ni ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan iman. Kaitan dengan iman. Ui, besar iman ni. Okey, jelas dekat situ. Okay. Kemudian dekat ayat 286, ayat 286 ni dia berkaitan dengan segala apa yang Allah syariatkan dalam hidup manusia, dan kita mungkin tak baca secara satu persatu sebab nanti waktu dekat tadabbur kita akan baca. Tapi kita ambil dulu dia punya intipati ayat 286 ni. Okay. Intipati ayat 286 ni cerita tentang bagaimana segala syariat yang Allah Ta'ala telah beri kepada manusia. Itu dalam ayat 286. Maksudnya bentuk syariat Allah Ta'ala ni susah ke? Bentuk syariat Allah Ta'ala ni
ada kelonggaran ke? Itu dekat ayat 286. Dan ayat 286 ni mengandungi maklumat tentang apa yang kita buat, semuanya kita akan tanggung nanti di hari akhirat. Kalau kita buat baik, kita akan dapat balasannya. Kalau kita buat buruk, kita akan tanggung balasan buruknya. Itu dua ayat tadi itu. Itu dua isi intipati penting bagi ayat 286. Jadi kan saya nak ulang balik. Ayat 286 ni cerita tentang apa ni? Tentang Allah tidak membebankan seseorang. Maksud dia apa? Semua yang Allah Ta'ala syariatkan dalam hidup kita, apa saja. Perintah ke, larangan buat ke, semuanya sesuai untuk manusia. Musibah yang Allah datangkan ke semua sesuai dengan manusia. Itu kandungan penting bagi ayat 86. Dan isi kandungan yang berikutnya intipati dia, yang ni. Apa yang dia usahakan. Ini yang kedua. Allah Ta'ala akan beri balasan. Baik ke, buruk ke, dia akan dapat. Nanti kita akan bincangkanlah dekat dalam tadabbur. Waktu kita belajar tadabbur ayat, kenapa waktu buat baik, kita ayatnya, ejaan ayat dia kasabat. Kenapa kalau buat buruk, bunyinya iktasabat? Kalau saya tanya, perbezaan kan antara huruf kasabat dengan iktasabat, mana lebih susah nak sebut? Kasabat ke iktasabat? Kan? Sedangkan sama je ejaan dia. Kaf, sim, ba. Kaf, sim, ba. Tapi kenapa dekat buruk dia ada penambahan alif dengan ta dekat situ? Tapi kenapa waktu buat baik dia hanya guna huruf kaf, sim, ba? Ini kita akan bincangkan nanti dekat tadabbur. Dekat tadabbur kita akan perhalusi. Seperti saya sebut bincang tadi itulah. Kenapa sebut malaikat dulu baru kitab? Kenapa sebut kalau baik kasabat, buruk iktasabat, sedangkan sama je bunyinya? Itu pun kita akan bincangkan, insya-Allah, dalam sesi tadabbur. Jadi kita dah tahu dah intipati dia. Okey, jadi kita nak tengok dia punya last huraian kita yang pada sesi ini. Kita nak tengok apakah hubung kait antara awal ayat. Awal ayat ni maksudnya pembukaan suratul Baqarah dengan penutup ayat ni. Tuan-tuan, saya jemput tuan-tuan nanti dalam bulan Ramadan, kita akan buat waktu malam. Seperti tahun lepas kita mulakan buat sinopsis 30 juzuk. Nanti selepas dah tarawih, kita ambil setengah jam insya-Allah untuk kita belajar awal ayat dalam suatu surah dan perkaitan dia dengan penutup ayat dalam suatu surah. Seperti maklumat ini. Ini belajar cepat. Dia panggil kaedah cepat nak faham suatu surah. Kalau tahun lepas, Ramadan lepas, kita belajar tentang sinopsis. Setiap surah kan mengikut juzuk. Tetapi kali ni, Ramadan kali ni, kita tak nak belajar sinopsis. Tapi kita nak lihat bagaimana nak faham satu surah itu dari sudut melihat perkaitan awal dengan akhir, awal dengan akhir, awal dengan akhir. Dekat situ dia ada satu maklumat yang Allah nak beri pada kita yang kadang-kadang kita tak sempat nak baca, nak faham keseluruhan surah tu, betul tak? Jadi kaedah dia dengan melihat awal ayat dalam surah tersebut dengan hujung ayat. Dan saya bagi satu contoh bagaimana dengan suratul Baqarah. Tengok ya. Dalam suratul Baqarah, awal suratul Baqarah, kan ayat yang sampai
daripada ayat alif lam mim tu sampai ayat yang wa ulaika humul muflihun. Kan? Ayat tu kan? Jadi itu awal ayat surah Baqarah. Okey, awal ayat suratul Baqarah Allah menyebutkan sifat orang yang bertakwa. Sifat orang-orang yang bertakwa. Kan Allah kata, hudalil muttaqin. Lepas tu kan diperincikan. Siapa tu muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang bertakwa yang pertama yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah adalah golongan yang beriman kepada perkara gaib. Dia cerita umum je. Ciri orang yang bertakwa adalah dia beriman kepada perkara gaib. Tapi dia tak ceritakan perkara gaib itu apa. Tak ada dalam awal ayat surah Al-Baqarah. Tetapi perinciannya ada pada akhir surah. Jadi akhir surah yang kita belajar ni fungsinya untuk apa? Memperincikan sifat-sifat orang yang beriman dengan perkara gaib tu. Rupa-rupanya yang dikatakan beriman dengan perkara gaib itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab. Jelas? Nampak tak sebenarnya hubungan antara pembuka dan penutup? InsyaAllah nanti kita akan belajar. Jadi sebenarnya Baqarah ni sebenarnya nak buat apa? Surah Baqarah 286 ayat ni sebenarnya nak dia nak didik kita jadi apa? Jawapan dia ni lah. Nak suruh kita jadi orang yang bertakwa. Kalau orang tanya macam mana kita boleh tahu macam tu, kita tak hafal pun 286 ayat Al-Baqarah ni. Betul tak? Yang kita hafal ayat apa? Ayat 255 ayat kursi. Ayat 285, 286 Al-Baqarah kan. Tapi kita boleh bagi jawapan ringkas padat. Kita kata kalau baca surah Al-Baqarah, sebenarnya tujuan besar surah Al-Baqarah adalah nak membentuk kita semua menjadi orang yang bertakwa. Orang yang dia berusaha untuk jauhkan diri dia dari dapat kemurkaan Allah dan juga berusaha sedaya upaya untuk dia tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Kalau orang tanya, nak kena buat apa tu kalau tak nak masuk api neraka? Kita kata ciri pertama dia mesti beriman kepada perkara gaib. Kalau orang tanya, macam mana dikatakan beriman kepada gaib? Perkara gaib tu apa? Kita kata, bukalah penutup suratul Baqarah, Allah ada terangkan. Oh, rupanya penutup dia dekat hujung. Bayangkan tengok bagaimana susunan ayat Quran yang kita akan cerita nanti insya-Allah pada bulan Ramadan. Saya mungkin ambil masa dalam setengah jam saja ya, sebab Ramadan pada tahun ni kita boleh buat secara, kalau tahun lepas kan kita kena PKP. Jadi banyak masa di rumah. Jadi tak perlu nak patah balik, tak perlu nak keluar patah balik, bukan ambil masa. Tapi Ramadan kali ni moga-moga Allah Taala memberi kita ruang menunaikan tarawih secara bebas seperti sebelum ini kan. Jadi kalau ada tu kita isi sebelum tidur tu, dengar dulu pengisian munasabah pembuka dan penutup bagi setiap surah. Jadi kita dapat sambil kita dapat pahala nak khatam Quran tu, kita dapat endingnya surah ni nak sebut tentang apa. InsyaAllah nanti kita akan jumpa pada Ramadan yang akan datang. Semoga Allah sampaikan kita semua pada bulan Ramadan ya. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Kita akan hidupkan insya-Allah Ramadan ni, kita akan hidupkan dengan bulan Quran. Tuan-tuan nantikan apakah lagi program yang kita akan lakukan
untuk Quran saja. Kita akan bicara tentang Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan. Doakan semoga Allah pemudahkan segala apa yang kita rancangkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti di sini. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi pada bulan hadapan lah kot. Kan, sebab ni dah minggu yang kedua bulan Februari. Ni dah minggu kedua. InsyaAllah kita jumpa nanti pada bulan yang ketiga. Kita jumpa pada 6 hari bulan 3 minggu yang pertama bersamaan dengan 3 Syaban. InsyaAllah kita akan memulakan siri perincian tadabbur 2 ayat terakhir ni. Maknanya kelas pagi ni siri pertama. Nanti pada bulan 3 kita akan bertemu lagi untuk siri yang kedua untuk kita terus pergi kepada perincian ayat 285 dan 286. Tapi sebelum tu, tuan-tuan dan puan-puan, boleh baca tentang kenapa 2 ayat tu Allah turunkan. 2 ayat itu tuan-tuan sebenarnya dia ada sebab turun dia. Ayat yang la yukallifullahu nafsan illa usahadu. 2 ayat ni sebenarnya dia ada sebab tertentu menyebabkan dia Allah turunkan. Dia ada, kita akan bincangkan nanti. Apa maksud MLM? Apa maksud MLM? Saya tak faham apa tu MLM. Cik Din. Okey, nak baca dulu. Okey, saya bagi tahu awal-awal bahawa 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ni ada kaitan setelah Allah turunkan ayat 285. 284. Okey, mula-mula Allah turunkan ayat 284. Ayat 285, 286 tu bunyi seperti ayat tu tak turun lagi. Lepas ayat 284 turun, baru Allah turunkan ayat 285, 286 yang Allah turunkan itu adalah selari dengan apa yang berlaku pada ayat 284. Jadi kena baca dulu. Sebab turun 2 ayat terakhir ni. Jadi baca terlebih dahulu. Dia ada berkaitan dengan ayat 284 yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Fahamkan ayat 284, nanti tuan-tuan akan dapat mengetahui tentang hikmah turunnya ayat yang berbunyi seperti ayat 285 dan ayat 286. Kenapa ayat 285 tu ada bunyi sami'na wa ata'na, kami telah mendengar, kami akan taat, kami telah taat. Kalau tuan-tuan faham ayat 284 ni cerita tentang apa yang berlaku setelah ayat 284 ni turun, maka tuan-tuan akan dapat mengetahui dengan lebih mendalam kenapa ayat 285 dan 286 tu ada bunyinya macam ya Allah janganlah ambil kira apa yang kami lupa, apa yang kami tersalah. Kami tersalah dan kami terlupa. Kenapa ada doa macam tu? Kenapa ada doa kata kalau terlupa, kalau tersalah, kalau terlupa jangan ambil kira pada kami. Lepas tu berilah kami, jangan bebankan kami apa-apa. Kenapa ada doa seperti itu? Kenapa doa tu muncul seperti itu? Dia ada kaitan setelah penurunan ayat 284. Maknanya kita kena belajar dulu ayat 284, baru kita akan dapati
apakah berkaitan penurunan ayat 285 dengan ayat 286, kita namakan dia sebagai sebab turun ayat. InsyaAllah. Kita jumpa insyaAllah pada minggu yang pada bulan 8, minggu yang pertama, siri yang kedua. Kalau ada mana-mana persoalan, silakan. Ada apa-apa nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi Ustaz kata apa yang diungkapkan di awal surah ini, maka pencerahannya adalah di akhir surah ini. Adakah ini secara di Al-Baqarah ke ataupun banyak lagi surah-surah yang sedemikian? Ya, ia berada pada surah-surah yang lain juga. Maksud dia permulaan ayat dalam surah dan penutupan ayat dalam surah yang sama, dia ada berkaitan dia. Memang kebanyakan begitu saya. Semua surah. Semua ya? Oh, ya, okey, ialah, okey. ya, sebab dia itu adalah Quran. Dia sebab tu memang kita kena belajar. InsyaAllah kita belajar, nanti kita akan nampak macam pembukaan surah Al-Imran, penutupan surah Al-Imran. Okey. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, ada apa-apa lagi yang perlukan penjelasan? Silakan. Okey, nota dapat tak semua untuk rujukan pada pagi ni? Dapat Ustaz. Dapat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang berkongsikan link bagi rakan-rakan kita di Zoom dan di FB. Okey, boleh ke insya-Allah kita jumpa lagi. Kalau ada kelemahan kekurangan, saya mohon ampun dan maaf. Okey, kita ucapkan ya jazakumullahu khairan sama-sama kepada penganjur kita Biro Agama Felkra Berhad ya, kerana menganjurkan majlis ilmu pada pagi ini. Semoga Allah memberkati ya semua pengurusan Biro Agama Felkra Berhad. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan. Semoga Allah sentiasa menunaikan apa saja perancangan yang dibuat ya dengan penuh keberkatan. Juga kepada tuan-tuan dan puan, jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fikum. Tuan-tuan dan puan, ya, ke mana-mana kita berada, terutama kita bersama dengan orang luar, sila patuhi SOP ya, sila patuhi SOP bagi memastikan kita telah berusaha. Apabila kita berusaha mencegah, kita itu dikaitkan dengan sifat orang bertawakal. Bertawakal bukan tidak berusaha. Kalau kita tidak berusaha apa-apa, kalau jadi sesuatu kepada kita, dia berbeza. Kalau kita dah berusaha, tapi berlaku juga kepada kita, moga-moga kita termasuk dalam kalangan orang yang memang dah tawakal dah. Jadi kita jumpa, kita tegur pihak lain kan, supaya sentiasa mematuhi SOP. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.